Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Proses siasatan dalaman adalah satu proses yang dijalankan oleh majikan terhadap pekerja atau kaki tangannya yang didakwa melakukan salah laku yang melanggar tata cara kerja atau etika pekerjaan sesebuah syarikat sebelum sebarang tindakan diambil terhadap pekerja tersebut. Kepentingan siasatan dalaman. Siasatan dalaman adalah bukti yang boleh dipercayai bahawa majikan telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memastikan bahawa kerja diperlakukan dengan adil sekiranya dakwaan salah laku dilaporkan. Siasatan dalaman dijelaskan sebagai kewajipan berkanun di bawah Undang-Undang Pekerjaan 1955. Undang-undang tersebut tidak menentukan bagaimana sesuatu inquiry harus dijalankan dan apa yang dianggap sebagai siasatan wajar yang memenuhi keperluan di bawah undang-undang. Oleh itu, terdapat skop tafsiran yang luas mengenai bagaimana siasatan dalaman dijalankan. Siasatan dalaman dijelaskan sebagai kewajipan berkanun di bawah Undang-Undang Pekerjaan 1955. Undang-undang tersebut tidak menentukan bagaimana sesuatu inquiry dijalankan dan apa yang dianggap sebagai siasatan wajar yang memenuhi keperluan di bawah undang-undang. Oleh itu, terdapat skop tafsiran yang luas mengenai bagaimana siasatan dalaman dijalankan. Kekurangan sumber undang-undang ini boleh mengelirukan majikan dan kaki tangan sumber manusia, namun itu tidak boleh menghalang mereka untuk melakukan siasatan dalaman yang tepat kerana hukuman akibat kegagalan melakukannya boleh menjadi berat jika pekerja memutuskan untuk memfailkan tuntutan pemecatan yang salah atau tidak adil. Tata cara dan proses siasatan dalaman. Tata cara dan proses siasatan dalaman iaitu aduan tentang sesuatu salah laku, penubuhan tribunal penyelesaian yang akan menyiasat aduan salah laku. Sekiranya aduan tersebut mempunyai asas, pengeluaran surat tunjuk sebab akan dibuat di mana ia mengandungi butir-butir kaki tangan, dakwaan yang jelas, rujukan klausa, dasar atau peraturan, tempoh masa menjawab dan sebagainya. Sekiranya jawapan surat tunjuk sebab tidak memuaskan, syarikat boleh bersedia untuk menjalani sesi siasatan dalaman dengan melantik panel siasatan dalaman yang di antara lainnya. Yang pertama ialah tidak terlibat dengan tribunal penyiasatan. Yang kedua, boleh berlaku adil. Yang ketiga, tidak mempunyai pengetahuan awal tentang pertuduhan tersebut. Yang keempat, boleh berdasarkan keputusan semata-mata bergantung kepada bukti yang diperolehi dari proses siasatan dalaman. Yang kelima ialah notis siasatan dalaman dengan tempoh masa yang sesuai. Lima komposisi utama siasatan dalaman iaitu yang pertama ialah panel, yang kedua ialah pegawai pendakwa, yang ketiga ialah kaki tangan yang dituduh, yang keempat ialah saksi dan bukti dokumenter untuk kedua-dua pihak majikan dan kaki tangan, dan yang kelima ialah setiausaha atau jururakam nota proceeding. Proses siasatan dalaman hendaklah bermula dengan siasatan awal yang disedia oleh pegawai penyiasatan syarikat. Penyiasatan awal hanya boleh diperlukan apabila terdapat kesalahan utama yang dilaporkan oleh pihak tertentu. Seperti dalam kes nombor 161 tahun 2016, penuntut dilaporkan telah melakukan tindakan dua salah laku semasa bertugas. Apabila salah laku telah dilaporkan, majikan hendaklah menilai sama ada kes tersebut adalah kes prima facie atau tidak. Jika kes tersebut adalah kes prima facie, pegawai penyiasatan hendaklah merekod dan memastikan kesemua bukti yang relevan terdapat di dalam kertas penyiasatan. Kes nombor 161 tahun 2016 mempunyai bukti-bukti yang kukuh berkenaan salah laku di mana tertuduh tidak mengikuti prosedur untuk melakukan reject item, di mana dia tidak mempunyai kebenaran daripada QA department untuk menghapuskan stok. Seterusnya, setelah bukti-bukti yang relevan telah dikumpulkan, pelantikan pengerusi ahli-ahli panel siasatan dalaman dan pegawai pendakwa hendaklah dibuat. Pemilihan ahli jawatan kuasa dalam kes tersebut hendaklah merujuk kepada jawatan dan tiada kepentingan peribadi selepas prosiding kelak. Pengerusi hendaklah pihak yang berjawatan tinggi berbanding ahli panel yang lain, manakala ahli panel yang lain dan pendakwa mestilah bebas daripada kepentingan peribadi selepas hasil prosiding diputuskan.
Tambahan lagi, panel-panel masalah tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan yang tertuduh untuk mengelakkan berlakunya penyiasatan yang tidak adil dalam suatu kes yang disiasat. Selain itu, panel-panel masalah tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai fakta kes bagi mengelakkan bias dan tidak mempunyai apa-apa perasaan dendam terhadap orang yang dikenakan tuduhan atau mereka pernah menghukumnya pada masa sebelumnya. Selepas membuat penyiasatan awal, pihak syarikat hendaklah menghantar surat tunjuk sebab berhubung pertuduhan kepada tertuduh. Dalam surat tunjuk sebab tuduhan yang dilakukan mestilah jelas dan bertulis serta mengandungi bukti-bukti tuduhan. Bukti-bukti tuduhan ialah tarikh, masa dan tempat kesalahan dilakukan. Kesalahan itu dilakukan terhadap siapa atau perkara yang berhubung dengan kesalahan yang dilakukan serta perihal kesalahan tersebut. Setelah menerima surat tunjuk sebab daripada syarikat, tertuduh hendaklah memberikan maklum balas berkaitan pertuduhan tersebut. Oleh itu, maklum balas hendaklah dilakukan dengan membuat surat penjelasan berkaitan pertuduhan itu sebagai peluang untuk tertuduh menjelaskan tentang tuduhan yang dibuat oleh pihak syarikat terhadapnya. Dalam surat penjelasan, tertuduh hendaklah memaklumkan kepada pihak syarikat bahawa dia mengakui pertuduhan dan meminta kelonggaran hukuman, menafikan pertuduhan atau tidak mahu memberi maklum balas. Dalam kes nombor 161 tahun 2016, tertuduh membalas surat tunjuk sebab dan menyatakan dia tidak mengaku bersalah terhadap dua pertuduhan salah laku yang dikenakan dan meminta agar pihak syarikat melakukan siasatan dalaman. Pihak syarikat bersetuju dengan cadangan pihak tertuduh dan mengadakan siasatan dalaman pada 13 Jun 2012. Siasatan dalaman dilakukan untuk mendapatkan bukti bagi menentukan sama ada tertuduh melakukan kesalahan seperti yang dikatakan oleh pihak syarikat. Selain itu, siasatan ini turut dilakukan agar tertuduh mempunyai peluang untuk membela diri dan menafikan bahawa pertuduhan itu tidak benar. Syarikat berkenaan turut bertanggungjawab untuk membuat siasatan dalaman bagi membuktikan tuduhan yang dilakukan oleh pihak syarikat semasa penyiasatan dilakukan. Majikan berhak menggantung tertuduh daripada datang bekerja selama tidak melebihi 2 minggu, tetapi hendaklah membayar gajinya tidak kurang daripada separuh upah bagi tempoh itu. Penggantungan pekerja dilakukan semasa penyiasatan adalah untuk memudahkan penyiasatan, mengelakkan penyalahgunaan bukti dan sebarang kemungkinan sabotaj serta memberi ruang kepada pekerja untuk bersedia menghadapi siasatan dalaman. Sebelum pembicaraan dilakukan, notis siasatan hendaklah dikeluarkan apabila diminta oleh pihak perwakilan tertuduh. Antara bukti-bukti yang dispesifik terdapat di dalam notis hendaklah mempunyai tarikh, masa, tempat siasatan dilakukan dan memberikan hak untuk diwakili oleh wakil kesatuan apabila tertuduh memerlukannya. Seperti dalam kes nombor 161 tahun 2016, tertuduh membawa saksi untuk memberikan pernyataan tentang beliau telah bekerja di syarikat tersebut mula 14 Julai 1997 sebagai Production Supervisor dan pada 14 Januari 1998 beliau telah disahkan dalam jawatan dan bergaji RM4,738 sebulan. Namun setelah tertuduh didapati bersalah, gajinya dipotong sebanyak RM988 di atas salah laku yang dilakukan. Pihak tertuduh tidak berpuas hati dengan hukuman tersebut lalu mendakwa pihak syarikat telah memecatnya secara konstruktif. Fungsi pegawai pendakwa siasatan dalaman. Yang pertama ialah mengetahui fakta kes sepenuhnya. Yang kedua, mengetahui undang-undang yang berkaitan. Yang ketiga, dapat mengaitkan fakta kes dengan undang-undang yang berkaitan. Yang keempat, sama ada OKS dituduh secara berseorangan atau bersama dengan OKS lain atau sebagai pensubahat atau sebagai syarikat. Dan yang kelima, di mahkamah mana OKS perlu dituduh. Secara keseluruhannya, siasatan dalaman adalah merupakan siasatan awal yang dilakukan oleh pihak majikan sebelum mengambil sebarang tindakan salah laku terhadap pekerjanya seperti memecat, menurunkan pangkat atau jawatan dan sebagainya terhadap seseorang pekerja itu. Walau bagaimanapun, proses siasatan dalaman yang dilakukan ini adalah menjadi begitu rumit dan mengambil tempoh masa yang agak lama untuk mendapatkan jalan penyelesaian satu-satu kes salah laku yang terdapat di sesebuah syarikat ataupun di sesebuah organisasi. Oleh itu, bagi mengelakkan berlakunya kes siasatan dalaman dalam sesebuah organisasi ialah sebagai pekerja,
perlulah mengamalkan atau mematuhi amalan kerja yang tidak menyalahi sebarang peraturan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi dan juga tidak bercanggah pada mana-mana akta pekerjaan atau maupun yang berkaitan akta salah laku.